Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua sekali. Okay, baik, kali ini kita nak sambung lagi topik Science Tube, Teroka Sains bersama Mr. Afifi. Dan kali ini kita nak membincangkan tajuk ini request selalu cikgu cerita pasal tahun 1, 2 dan 3. Okay, tapi kali ini request, ada orang minta cikgu untuk buat topik tahun 4, iaitu berkenaan dengan sistem suria. Okey, jadi baik, kali ini cikgu bawakan kepada anda semua, kita akan belajar tentang topik sistem suria. Okey, baik. Jadi kali ini cikgu akan gunakan bahan yang telah dibekalkan ataupun disediakan oleh Cikgu Muhammad Aslam daripada Terengganu. Okey, baik, kita tengok daripada SK Pusat Jertih Terengganu beliau telah menyediakan bahan tentang sistem suria. Okey, jadi kita akan bincang bersama-sama dalam topik ini kali ini. Jadi dengar betul-betul. Okey, dah sedia nak belajar? Kalau dah sedia angkat tangan. Okey, bagus. Jadi okey, baik. So kita akan pergi ke sistem suria. Sistem suria. Okey, ini adalah ahli sistem suria. Apa dia sistem suria? Sistem suria ni adalah satu sistem di mana terdapat beberapa ataupun kita panggil beberapa lah objek ataupun benda yang berada di dalam sistem kita. Okey, contoh macam kita ada rumah, okey, ada ahli dia. Dalam rumah tu ada ahli dia. Siapa yang ada? Ada ibu, bapa dan sebagainya. Jadi dalam sistem suria kita dia ada ahli dia, terdiri daripada apa? Terdiri daripada matahari, okey, matahari. Dan kemudian 8 buah planet. Okey, 8 yang ini yang dalam gambar ni matahari yang warna kuning ni, kemudian 8 buah planet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, nampak ada 9, tetapi yang hujung ni dulu merupakan planet. Dulu kita panggil 9 buah planet, tetapi sekarang ini kita hanya ada 8 buah planet. Kenapa? Kerana yang di hujung sekali ni, Pluto ini sudah tidak diiktiraf sebagai planet. Okey, nanti cikgu ceritakan lagi sebab apa. Okey, so ada 8 buah planet, kemudian ada satelit semula jadi, ataupun dalam bahasa lain dia kita panggil, kalau untuk bumi ni satelit semula jadi kita panggil bulan lah. Okey, satelit semula jadi. Okey, sebab sifat dia itu seperti satelit, dia mengelilingi bumi. Kemudian asteroid, meteoroid dan juga komet. Okey, so ada 1 2 3 4 5 6 ahli sistem suria yang asas. Ada lagi benda-benda lain yang mungkin partikel dan sebagainya, itu kita tak sentuh. Ini adalah asas dia, iaitu ada 6. Okey, ahli sistem suria. Okey, baik. Jadi ini adalah gambar sistem suria kita. Okey, dia ada matahari yang paling besar, dan kemudian kamu nampak ada 8 buah planet. Jadi kamu jangan ingat pula yang apa jalur-jalur ni ada. Jalur-jalur ni sebenarnya adalah dia punya garisan orbit, tapi benda tu sebenarnya tidaklah nampak lain macam tu. Dia tak wujud pun, cuma bayangan, garis bayangan sahaja. Okey, jangan kamu ingatkan bila seterusnya ada garis. No. Dia adalah orbit dia. Dia bergerak ikut garisan tu, tapi garisan tu tak wujud pun. Okey, dia garisan bayangan. Okey. Jadi ini adalah urutan planet dalam sistem suria kita. Okey, kalau kamu tengok daripada Utarid, ni bahasa Melayu Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Dan dulu kita ada Pluto di hujung, sekarang dah tak dikira sebagai planet. Okey, jadi Utarid paling dekat dengan matahari, kemudian Zuhrah dan juga Bumi. Ni bumi kita duduklah. Okay, nampak biru dia kan. Kamu nampak tak kamu? Kamu ada kat sini kan? Manalah tahu kan. Okay, jadi kalau kita tengok Utarid dengan Zuhrah ni, Utarid ni jarak dia dengan matahari lebih kurang 58 million. Okay, 58 juta kilometer lebih kurang anggaran yang dia orang anggarkan. Dan Zuhrah adalah lebih kurang 180 juta. 180, terlalu jauh sebenarnya, tapi nampak macam dekat.
Tapi sebenarnya jarak mereka dah terlalu jauh. Jadi sebenarnya sistem suria kita ni terlalu besar. Kalau kamu tengok jarak kamu nak pergi ke, contohnya daripada rumah kamu nak pergi ke Tesco 10 km. Kamu rasa jauhnya 10 km. Ataupun kamu nak balik kampung 200 km. Itu pun kamu dah kata jauh. Tapi ini adalah berjuta kilometer. Okey, jadi memang sangat jauh, tak dapat dibayangkan. Cikgu pun tak pernah naik ke atas tu, kan? Tak pernah pula cikgu pergi melawat planet, tak pernah lagi, tak ada peluang lagi. Okey, baik. Jadi ini adalah planet-planet, kita akan pergi satu-satu. Okey, yang pertama ialah planet Utarid, planet yang paling hampir. Planet paling hampir dengan matahari, permukaan terdiri daripada kawah dan dataran. Okey, yang kamu tengok, yang biasa kalau kamu tengok dalam movie tu kan. Dekat angkasawan dah turun, lepas tu dia ada kawah-kawah macam lengkuk tu kan. Itulah dipanggil kawah dan dataran. Okey, yang rata, suhunya sangat tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab dia hampir dengan matahari. Okey, kemudian belakang dia adalah Zuhrah, planet paling panas. Kenapa paling panas? Sepatutnya kalau Utarid paling dekat, Utarid lah paling panas kan. Tetapi tidak, planet yang paling panas adalah planet Zuhrah. Kerana apa? Kerana lapisan atmosfera dia yang tebal, yang memerangkap haba, mewujudkan lebih kurang efek rumah hijau pada planet tersebut dan menyebabkan dia terlalu panas. Okey, jadi haba dah lah kena haba, kemudian haba tu terperangkap pula dalam tu, tak boleh keluar. So dia menyebabkan dia menjadi planet paling panas dalam sistem suria kita. Okey, dan kemudian yang ketiga adalah bumi. Okey, yang ketiga adalah bumi. Ini adalah bumi adalah planet yang boleh didiami. Yang kita hidup ni lah, yang boleh didiami oleh tumbuhan, haiwan. Okey, kerana dia mempunyai air, udara dan juga suhu yang sesuai. Tak nampak ya? Okey, so dia mempunyai air, udara dan suhu yang sesuai. Jarak dia pun tak jauh sangat dengan matahari dan tak terlalu dekat. So kalau kita rasa kita boleh hidup dalam bumi ni, maksudnya suhu dia tak adalah panas sangat melampau kan. Okey, so dia mempunyai segalanya yang sesuai dengan kehidupan. Okey, baik. Seterusnya adalah planet Marikh, dikenali sebagai planet merah. Permukaannya berkawah dan bersalji di bahagian kutub. Kutub ni dekat mana? Ni dekat atas ni. Kutub ni dekat biasanya dekat bahagian atas ni. Ni kutub. Okey, di sini ya, di sini, kemudian di sini, ni adalah kutub dia. Okey. Okey, jadi planet Marikh dikenali sebagai planet merah kerana dia mempunyai besi dalam planet tersebut, dan apabila dia bergabung dengan oksigen, dia akan menjadi besi oksida yang menyebabkan dia punya warna itu seolah-olah warna besi berkarat. Okey, sebab tu dipanggil sebagai planet merah. Okey, dan kemudian planet Mushtari, planet yang paling besar dalam sistem suria. Okey, kalau kita tengok dalam sistem suria tadi, dia adalah merupakan planet paling besar di antara Mushtari dan juga Marikh. Okey, so Mushtari itulah planet paling besar, dan kemudian dia sangat ringan kerana terbentuk daripada gas-gas yang termampat. Okey, kemudian Zuhal dikelilingi oleh gelang-gelang yang terbentuk daripada ais dan debu. Kamu nampak special sikit. Zuhal ni dia special, dia cantik. Sebab dia ada gelang yang mengelilingi planet ini yang terdiri daripada ais dan juga debu. Okey, baik. Seterusnya adalah planet Uranus, planet yang berwarna biru kehijauan yang terdiri daripada gas. Okey, so planet ni special sebab dia punya arah pusingan dia tak berpusing macam biasa. Dia berpusing sisi, dia berpusing sisi macam ni. Inilah satu-satunya planet yang berpusing tak sama macam planet lain, Uranus. Dan kemudian yang terakhir sekali planet dalam sistem suria kita adalah planet Neptune, iaitu planet yang paling jauh dan juga sejuk dalam sistem suria. Dulu kita ada planet Pluto yang paling jauh, tapi sekarang dia tak dikira sebagai planet. Okey, baik. Inilah sistem suria sistem suria kita. Okey, ini planet Neptune yang hujung sekali. Planet Zuhal nampak cantik, dia ada gelang yang terdiri daripada ais tadi. Kemudian ni planet Mushtari yang paling besar. Okey, kamu bayangkan kalau kata bumi ni dah besar, kamu rasa besar, planet yang Mushtari adalah planet paling besar. Matahari tak kira sebagai planet, matahari ni sebagai bintang.
Okey, so matahari lagi besar. Okey, so kamu bayangkan ya dia punya saiz dia macam mana. Okey, ini sebab dia Pluto. Dia merupakan ahli sistem suria tetapi bukan sebagai planet. Dia hanya sebagai ahli sistem suria. Dia ada dalam sistem suria tapi dia tak dikira sebagai planet. Kerana dia dikenali sebagai jasad kerdil yang terletak paling jauh dan paling sejuk daripada sistem suria. Jadi kita punya saintis telah menarik balik status planet pada Pluto. Okey, baik. Jadi ini adalah selain daripada planet, inilah benda yang kita ada dalam sistem suria kita, iaitu yang pertama adalah meteoroid. Meteoroid ini adalah ketulan batu atau logam yang terapung dan beredar di angkasa lepas. Okey, dia tak ada orbit tertentu, dia beredar sahaja. Okey. Kemudian apabila dia berada dekat dengan bumi, kadang-kadang dia tertarik kepada tarikan graviti bumi dan menyebabkan dia masuk ke bumi. Kalau dia berada di angkasa lepas, dia dipanggil meteoroid. Okey, kalau dia dah termasuk ke dalam atmosfera bumi, bumi ni ada lapisan atmosfera tau. Okey, dia termasuk dalam lapisan atmosfera bumi, dia dipanggil meteor. Okey, dan dia menghasilkan cahaya. Kerana apa? Kerana dia bergeser dengan lapisan atmosfera bumi dan menyebabkan dia terbakar. Okey, dan kalau meteor tu terlalu besar, dia tak habis terbakar di lapisan atmosfera bumi, maka yang tinggal tu akan sampai ke bumi dan juga menghentam bumi. Yang itu kita panggil sebagai meteorit. Okey. Baik, ini adalah kawah meteor yang terhempas lah, meteor yang terhempas di bumi. Itu kita panggil meteorit. Okey. So kalau kata dia kecil, dia terbakar dekat atmosfera, kemudian dia habis kat situ, so dia tak adalah sampai ke bumi. Okey. Baik, ini adalah contoh meteor yang terhempas ke bumi dan ini adalah meteor yang terbakar. Okey, sebab tu kita nampak macam cahaya. Okey. Baik. Okey, seterusnya adalah asteroid. Asteroid adalah batuan logam yang beredar mengelilingi matahari. Ini batu logam yang lebih besar. Asteroid berada dalam lingkaran di antara planet Marikh dengan Mustari. Kamu tengok tadi kan ada gambar yang cikgu tunjuk tadi. Di sini nampak ni, yang batu-batu ni, yang kamu nampak macam batu ni adalah asteroid. Okey, asteroid ni dia antara Mustari dan juga planet Marikh. Sebab apa? Sebab graviti antara Mustari dan Marikh ni dia menyebabkan asteroid ni boleh berada dalam satu jalur yang dipanggil jaluran asteroid. Okey, baik. Jadi inilah jalur asteroid. Dia adalah batuan logam. Okey, dan ini adalah contoh asteroid lagi. Okey. Kemudian adalah satelit semula jadi. Ahli dalam sistem suria iaitu satelit semula jadi, iaitu bulan. Okey, nama sains dia kita panggil satelit semula jadi. Tapi kita selalu panggil sebagai bulan. Okey, bukan bumi sahaja yang ada bulan ya. Planet lain juga ada bulan. Okey, tapi tak semua planet ada bulan. Okey, ada planet tertentu dan ada juga planet yang ada sampai 2 bulan. 2 atau lebih. Okey, sebab apa? Sebab sifat dia mengelilingi planet tersebut. Sebab tu dia panggil satelit semula jadi, sebab dia mengelilingi. Sama macam kita pasang satelit kan. Kamu tahu satelit kan? Okey, satelit ni dia mengorbit bumi. Okey. Baik. Ini adalah komet. Okey, tadi kita tengok meteoroid, kemudian asteroid dan kemudian ini adalah komet, iaitu terdiri daripada gas-gas beku. Dia sejuk. Okey, gas-gas beku, batuan dan debu yang beredar mengelilingi matahari. Okey, tetapi kadang-kala apabila dia beredar mengelilingi matahari, dia terkeluar daripada dia punya perjalanan dia dan dia menuju ke matahari. Okey, apabila dia menuju ke matahari, dia akan bersinar sebab kena dengan cahaya matahari. Okey, so dia tak mengeluarkan cahaya. Okey, dia bukannya terbakar tapi dia bersinar. Okey, dan membentuk ekor yang panjang. Apabila berada dekat dengan matahari, itu yang kamu boleh nampak kadang-kadang malam dia melintas tu kan. Dia tak menghentam bumi tapi dia melintasi dengan cahaya. So itu adalah komet. Okey, baik. Jadi ini adalah komet, nampak dia lalu. Dia dekat dengan matahari sebab dia memantulkan cahaya matahari, so dia bersinar. Okey, ada cahaya, bukan dia terbakar. Okey, baik. Jadi seterusnya kita tengok putaran dan peredaran planet. Tadi cikgu cakap ada satu sahaja planet yang berputar tidak sama seperti planet lain. Apa dia? Iaitu planet Uranus. Dia berputar mengikut sisi dia ya. Dia berputar macam ni. Dia tak berputar macam ini. Okey, dia tak berputar macam ni. Dia berputar
ikut sisi dia macam ni. Okey. Dan berputar pada paksi masing-masing. Ini adalah planet Zuhrah. Okey, yang berbeza putaran dia adalah planet Zuhrah. Okey, sebab dia berputar pada arah jam. Planet Uranus berputar pada sisi, dan planet-planet lain semua sama macam bumi. Okey. Baik, itu yang kamu kena tahu tentang planet. Jadi peredaran planet sambil berputar, apabila planet tu berpusing, sambil tu dia mengelilingi, dia pun bergerak mengelilingi matahari. Inilah orbit dia. Kalau kamu tengok, kamu kata macam mana dia berputar mengelilingi matahari? Ni, dia ada jalan dia ataupun dia ada laluan dia. Orbit, kita panggil orbit lah. Tapi orbit ni bukanlah kamu nampak macam tali macam ni, tak ada. Okey, dia tak ada, kita tak nampak apa benda tu, orbit ni. Tetapi kuasa Allah, dia menciptakan planet ini mengikut, dia boleh lalu ataupun dia boleh berjalan mengelilingi matahari tanpa berlanggar. Kamu bayangkan ya, dah ada 8 planet, dia mengelilingi benda yang sama. Cuba kamulah berjalan. Kalau kamu cuba ada satu tiang, ada pondok lah dekat sekolah kamu tu, kamu susun 8 orang, kamu suruh cuba berpusing tanpa ada garisan, tanpa ada tali dan sebagainya, confirm mesti ada yang sengit, yang berlanggar kan. Betul tak? Tapi ini walaupun tak ada, tapi dia boleh juga berputar mengelilingi matahari mengikut orbit dia ataupun mengikut laluan dia. Cukup terbaik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham dan kita kena tahulah. Okay, kekuasaan orang yang mencipta kekuasaan Allah yang mencipta alam semula jadi alam semesta kita. Okey, baik. Jadi ini adalah rumusan tentang planet. Okey, rumusan tentang planet yang kita dah belajar tadi. Okey, komet, apa dia komet? Okey, kemudian apa dia asteroid, apa dia meteoroid, dan ini adalah dia punya rumusan tentang planet. Okey, Utarid 88 hari apa dia? Mengelilingi matahari. Maksudnya untuk pusing satu matahari dia ambil masa 88 hari. Kalau yang paling jauh Neptun, dia nak pusing matahari itu, dia mengambil masa 165 tahun. Cukup lama. Okey. Jadi kamu bayangkan kalau 165 tahun, bila agak-agaknya dia nak lepas satu pusingan kan. Kalau macam bumi 1 tahun aja. Berapa hari? 365 hari. Okey. Okey, jadi cukup setakat ini untuk tajuk sistem suria. Okey, setakat ini kita akan sambung lagi selepas ini dengan beberapa subtopik lagi dalam sistem suria, seperti saiz dan sebagainya. Okey, sikit lagi kita nak habis. Cuma kali ini cikgu tamatkan dulu supaya kamu dapat hadam dan kamu dapat memahami apa yang berada ahli-ahli dalam sistem suria kita. Jadi sebelum kita akhiri episod kali ini, cikgu macam biasa ada satu soalan untuk kamu. Baik, soalannya adalah, cuba namakan satu asteroid yang paling besar yang pernah dijumpai. Okey, nama dia. Okey, sebab saintis kita bila dia jumpa sesuatu dia suka bagi nama. Okey, so cuba bagi tahu cikgu satu nama asteroid yang paling besar yang pernah dijumpai. Okey, tuliskan nama kamu, sekolah dan juga jawapan kamu dalam ruangan komen di bawah. Okey. Baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel cikgu, channel Afifi Arif di YouTube, dan juga like dan follow page Science Tube Mr. Afifi di Facebook untuk mengetahui lebih lanjut kalau ada info ataupun apa quiz yang cikgu buat. Mana tahu kamu bertuah untuk dapat hadiah daripada cikgu. Okey. Baik, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.